Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya. Kita dapat berkumpul lagi pada petang ini dalam sesi kuliah Al-Quran Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kemampuan, keupayaan, kelapangan dan juga kecukupan bahkan untuk kita meneruskan hari-hari kita dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan. Fa insyaallah tuan-tuan dan puan azakumullah, kita pergi kepada hadis pilihan hari ini. Kenapa dia jadi macam tu Maafkan saya. Sekejap ya. Tapi tak apalah, tak nampak muka pun. Okey kot. Hadis riwayat Ibn Majah 1632. Hadis riwayat Ibn Majah 1632. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala. حدثنا أبو بكر ابن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maafkan saya sekejap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Apabila bermulanya hari pertama pada bulan Ramadan. Saya kena sekejap Kenapa dia jadi macam ni Sekejap, saya kena adjust sikit. Boleh. Macam ni okey lah ni kot. Baik. Apabila bermulanya malam pertama daripada Ramadan, Suffidat asyayatin wa maradatul jin, maka akan dibelenggu syaitan-syaitan dan juga panglima-panglimanya dari kalangan jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutupkan pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidak akan dibuka walau satu pun daripadanya. Wa futihat abwabul jannah, dan akan dibuka pula pintu-pintu syurga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak akan ditutup walau satu pun daripadanya. Wa nada munadin, dan di pintu-pintu syurga itu ada suara yang menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai manusia yang menyeru, yang sukakan kebaikan, teruskanlah. Wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai yang mencari keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laylah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hambanya daripada neraka, dan ini berlaku pada setiap malam sepanjang Ramadan. Sekali lagi. Alamak. Macam ni. Okey.
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Apabila bermulanya malam pertama pada bulan Ramadan, sufidat asyayatin, akan dibelenggu syaitan-syaitan, wa maradatul jin, dan juga panglima-panglimanya daripada kalangan jin, wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun, dan akan ditutupkan pintu-pintu neraka dan tidak akan terbuka walau satu pun. Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun, dan akan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak akan ditutup darinya walau satu pun. Wa nada munadin, dan kemudian ada suara yang menyeru. Allahu Akbar. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang mencari kebaikan, teruskanlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan yang bagi yang mencari keburukan, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang-orang yang masuk neraka, mengeluarkan daripada neraka itu manusia-manusia. Wa dzalika fi kulli lailah, dan ianya berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan adalah bulan di mana sepatutnya orang yang selama ini melakukan keburukan, dia berhenti daripada keburukan. Dan orang yang selama ini dia melakukan kebaikan, dia sepatutnya menggandakan kebaikannya. Kalau sebelumnya dia bersedekah dengan banyak ini, maka bulan Ramadan dia sepatutnya lebih daripada itu. Kalau sebelumnya dia boleh buat begini kebaikan, maka sepatutnya pada bulan Ramadan dia menggandakan ia dengan bermacam lagi kebaikan. Dan kalau sebelumnya dia melakukan keburukan, maka sepatutnya dia berhenti pada bulan Ramadan. Sesungguhnya pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba-Nya daripada neraka, dan ianya berlaku pada setiap malam Ramadan. Baik. Kita dah selesai sesi tadabbur surah Al-Qiyamah. Ustaz, macam mana Ustaz search hadis? Lepas update yang baru ni macam tak user friendly pula dekat handphone. Macam mana saya search hadis? Saya tradisional. Saya search hadis pakai matan, pakai teks Arab. Kalau yang Melayu ni saya tak tahu sangat. Nanti kita discuss macam mana sebenarnya. Saya search pakai matan, Abang Hafiz. Saya pakai matan teks hadis tu. Contoh macam tadi hadis sufidat asyayatin, saya tulislah perkataan sufidat asyayatin. Dia kena hafal dulu lah hadisnya. Begitu. Baik. Hari ini kita akan sambung pengajian tadabbur kita kepada surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Baik. Sebelum kita pergi kepada tadabbur, izinkan saya mohon laluan untuk saya bacakan keseluruhan surah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Surah Al-Insan adalah surah yang diturunkan juga di Makkah ataupun disebutkan sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah sama ada dia diturunkan di Makkah ataupun dia diturunkan pada zaman sebelum Islam berada di Madinah. Iaitu sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Ianya adalah surah yang lebih kurang sama konteksnya dengan surah sebelum ini, iaitu surah Al-Qiyamah. Namun dia memfokuskan kepada manusia, pada kehidupannya di dunia dan juga kehidupannya di akhirat. Bahkan disebutkan tentang manusia itu dalam keadaan awal penciptaannya, bagaimanakah permulaan kehidupannya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan manusia itu serba lengkap dengan fizikal penyediaannya, rezekinya, juga dari sudut rohaninya di mana Allah Subhanahu wa taala guide, memberikan panduan dan bimbingan melalui Al-Quran dan juga diutuskan para nabi. Bahkan surah Al-Insan adalah antara surah yang awal diturunkan pada zaman awal Islam. Kalau kita kembali balik kepada
sirah, fasa di mana fasa kerasulan. Pada tahun pertama kerasulan, Nabi SAW dari awal menerima wahyu dan menggerakkan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Surah Al-Insan berada di fasa itu, yakni pada fasa yang sangat awal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini fokus kepada manusia pada kehidupannya dan juga tujuan kehidupannya. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala, beginilah caranya. Which is kena tengok dengan apa yang ada di tangan kita, dengan apa yang telah tersedia untuk kita, alam yang telah terbentang luas untuk kita. Maka ianya akan menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan pemilik mutlak. Kalau kita tengok macam mana satu orang itu dia boleh menghargai kehadiran seseorang yang lain dalam hidup dia. Bagaimana dia boleh menghormati seseorang dengan melihat kepada jasa orang itu kepada dia, dengan melihat kepada usaha yang orang itu telah buat kepada dia, dengan menyedari bahawa apa yang orang tu buat adalah bukan satu benda yang senang dan bukan satu benda yang mungkin kita tak boleh buat pun. Kan, masalan kalau kita kata kita sayangkan ayah kita, mak kita, kita hargai ibu dan ayah kita, adalah dengan connection yang lahir daripada usaha-usaha ini. Kita sendiri tengok mak ayah kita buat apa dengan kita. Kita sendiri tahu yang kita tak mampu untuk ganti dan kita tak mampu untuk tentukan yang kita mempunyai masa yang cukup untuk menggantikannya. Kalau mak ayah kita layan kita mungkin katakan 10 tahun, 15 tahun, mak ayah kita kerja, dalam keadaan kerja itu duit itu seluruhnya untuk kita. Tapi kita sebagai anak belum tentu lagi, jangan kata seluruhnya, separuh pun belum tentu nak bagi dekat mak kan. Kan? So kita mungkin kata okey, nanti bila aku dah steady sikit, gaji aku dah besar sikit, aku memang akan letakkan separuh untuk mak aku. Kita tak tahu bila, kita tak tahu, kita tak boleh pegang pun waktu itu. Tapi sekurang-kurangnya ibu dan ayah kita telah pun berjaya melepasi fasa itu, dan mereka telah pun berjaya membuktikan bahawa mereka telah mempunyai satu jasa yang besar yang memang tak dapat digantikan dengan apa pun daripada kita. So begitulah sebenarnya sistem yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk kita faham kepada betapa pentingnya, betapa besarnya dan betapa agungnya Tuhan. Tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang memahami tentang konsep hamba dan juga Tuhan. Tetapi tidak ramai di kalangan kita yang betul-betul menghayati betapa kita ini sangat bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Ramai di kalangan kita yang tak faham betapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kuasa mutlak untuk melakukan sesuatu tanpa sebarang persetujuan pun daripada kita. Allah Subhanahu wa taala boleh saja matikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Allah Subhanahu wa taala boleh saja bolak-balikkan hati. Kita dah baca hadis dalam kelas-kelas harian sebelum Ramadan dulu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati. Hadis daripada Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling kerap membacakan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Maka tuan-tuan dan puan azakumullah, kalau kita betul-betul faham betapa bergantungnya kita, sehingga kan dalam sehari 17 kali kita akan membacakan minimum perkataan ihdinas siratal mustaqim. Kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua sebenarnya boleh dihayati sekiranya seseorang itu dia faham konsep kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa dia itu akan hina tanpa adanya redha Allah Subhanahu wa taala dan juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah dengan menyebutkan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini penciptaan yang paling awal lagi. Bukankah telah datang bagi manusia itu satu period, hin nun minad dahri, satu fasa di mana lam yakun syai'an madhkura,
Sedangkan pada fasa itu dia bukanlah sesuatu untuk disebutkan. Belum jadi mani pun belum, jadi gumpalan daging mudghah pun belum, jadi tulang belulang alaqah pun belum jadi apa-apa yang nak disebutkan pun. Dan tak ada sesiapa pun yang boleh plan dia akan lahir pada tahun itu, dia akan dapat baby pada tahun itu. Dia tak boleh plan. So di saat manusia ini bermula daripada sesuatu yang langsung tak disebut, was unplanned. Bukankah kata Allah Subhanahu Wa Taala telah datang kepada setiap manusia satu masa, satu period yang dia itu bukan sesiapa untuk disebut. Kalau hari ini kita merasa besar kerana kita adalah satu ustaz popular, Ustaz Farid yang dikenali, mutawif hebat, contohlah, kita merasa apa sebenarnya? Sedangkan kita bermula daripada satu makhluk yang tak berupa makhluk pun. Tak ada sesiapa pun tahu, tak ada apa-apa nama yang spesifik. Bukanlah daripada satu kemuliaan yang disebut-sebutkan namanya. Tidak, nothing. We are start from nothing. Tak ada apa. So inilah dia fasa yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan dalam penciptaan manusia. Ingat balik, you are nothing. Yang kau rasa bila kau dah ada kereta, kau ada rumah, kau dah ada duit, kau tak nak salat, kau tak nak doa, kau tak nak istighfar. Kau tak nak dengar pun orang baca Al-Quran. Kau tak nak mengaji Al-Quran. Kau tak rasa pun yang kau ni kurang hubungannya dengan Tuhan. Sebab dah ada segala-galanya. So Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, this is the point where kita kena faham bagaimana sebenarnya Tuhan is very serious untuk jadikan kita sebagai makhluk yang sentiasa menghambakan diri kepadanya. Sedar diri, menghargai betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan kita. Dalam satu hadis, ketika mana satu tawanan perang ditangkap, saya dah pernah kongsikan hadis ni. Kemudian satu orang wanita daripada kalangan tawanan perang itu melihat anaknya ketika ditawan satu pasukan tawanan perang. Dan kita tahu bila dah ditawan ni, it is the lowest point lah. Satu keadaan yang sangat-sangat down bagi setiap orang yang ditangkap dan menjadi tawanan perang. Sebab tawanan perang ni dia habis lah, dia lost lah, dan dia tertakluk kepada apa pun keputusan yang ditentukan oleh tentera. So perempuan itu, dia melihat ada baby dia dalam tawanan tu. So dia cepat-cepat berlari, dia minta supaya bagilah baby tu dekat dia. Dan kemudian bila diberikan bayi tu kepadanya, Nabi dan juga sahabat menyaksikan hal ini, tuan-tuan. Dia segera menyusukan bayinya. So Nabi SAW tertarik dengan keadaan itu. Nabi tanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apa yang kalian lihat dengan perempuan itu? Adakah kalian menyangka yang perempuan tu akan ambil anak dia dan kemudian akan campakkan ke dalam api? Sebab perempuan tu dah jadi tawanan perang. Automatik anaknya punya kehidupan yang dia mungkin harapkan menjadi seorang menteri, seorang pemimpin besar, dah terpadam kerana dia dah menjadi anak hamba tawanan perang. So para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kata, tak, kita pun nampak wanita itu sangat menyayangi anak dia dan dia memberikan kasih sayang kepada anaknya. Tak mungkin dia akan campak anak dia ke dalam api. Kemudian Nabi SAW menyebutkan seperti mana, maafkan saya macam mana matan ni, wallahu arhamu li'ibadihi min hadhi biwaladiha. Ketahuilah, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi hambanya lebih daripada apa yang kalian lihatkan pada ibu itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita lebih daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Tapi kita sendiri kena tengok, adakah kita menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup melakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala?
Adakah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi cinta kita kepada mana-mana manusia? Adakah kita sanggup untuk melakukan hal ini dan hal itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, daripada tak ada apa-apa tadi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian kami ciptakan daripada tak ada apa-apa, tak ada nama pun, tak tahulah nak sebut apa sebab bendanya tak ada. Orang datang nak beli kan, bang, apa yang abang jual? Orang tu bazar Ramadan kan, dah habis dah makanan dia. Tak ada apa bang. Abang takkan tak ada apa? Tak ada apa nak disebutkan namanya. Kuih tepung pelita ke? Tak ada. Benda tu dah tak ada, dah habis. So keadaannya adalah daripada tak ada apa-apa, tak ada benda pun nak disebutkan namanya. Kemudian kami ciptakan insan, manusia, min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan manusia daripada air mani yang bercampur, mix, dan kami uji, nabtali, kami uji dia. Yang ini ciptaan manusia tadi dah diciptakan menjadi manusia, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia mempunyai pendengaran dan juga mempunyai penglihatan. Yang ini kami sempurnakan penciptaannya dengan adanya pendengaran, dengan adanya penglihatan, dan kami uji. Nabtali. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ujian dulu baru proses penciptaan, pendengaran dan juga penglihatan? Boleh ke kalau saya tanya macam tu? Tinggi sangat tak soalan tu? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkataan menguji dulu, baru datangnya perkataan faja'alnahu, kemudian kami jadikan baginya pendengaran dan juga penglihatan? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Saya kira sampai 5 lah. Kalau tak ada tu, consider tak ada lah. Satu, ayat dia begini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada air mani yang bercampur, iaitu air mani lelaki dan wanita, suami dan isteri, ayah dan ibunya. Nabtalih, dan kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kemudian kami jadikan baginya pendengaran dan juga penglihatan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, a'azzakumullah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan, mendatangkan perkataan ujian dulu barulah diberikan pendengaran dan juga penglihatan? Ini kerana ujian itulah yang menjadikan seseorang itu menghargai pendengaran dan juga penglihatannya. Ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ujian itulah maka kurniaan itu akan menjadi kurniaan. Kerana dalam suratul Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami uji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dengan ujian, maka seseorang itu, dia memang sedia ada pendengaran dan juga penglihatan. Tapi melalui ujianlah, maka pendengaran itu dan penglihatan yang dikurniakan kepadanya itu akan menjadi sebenar-benar pendengaran dan penglihatan, ataupun akan menjadi satu ujian yang akhirnya membawa dia kepada rungutan dan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tak poin saya? Dapat tak? Pening sangat. Sekali lagi. Melalui ujian, maka seseorang itu akan menggunakan pendengaran dan juga penglihatannya, iaitu kurniaan Allah itu akan menjadi satu kurniaan yang baik kepadanya apabila dia menempuhi ujian itu dengan sebenar-benar redha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inna Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi,
idza ahabba qaumin ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah cintakan satu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Siapa yang redha, puas apabila dia diuji oleh Allah, dia rasa best sangat. Dia kena berhenti kerja, dia kena tipu, dia kena khianat, dia rasa puas kerana Allah Subhanahu wa taala sedang selamatkan dia. Mungkin kalau dia fight ataupun dia cuba juga untuk lawan takdir itu, benda itu akan menjadi kerosakan kepada dia, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kalian tak suka itu sebenarnya adalah benda yang baik untuk kalian. Boleh jadi benda yang kalian suka itu sebenarnya tak elok untuk kalian. And kita tak pernah tahu benda tu. Tapi dikala Allah Subhanahu wa taala menguji dengan mengambil sesuatu daripada kita, dengan menghilangkan sesuatu daripada kita, dengan mengurangkan apa yang ada di tangan kita, kita syukur dan kita rasa puas apabila diuji. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, kita tetap melafazkan alhamdulillah. Kita tidak mengurangkan amalan kita, tidak berkurang pun zikir harian kita, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidaklah ketika kita kaya dan kita nampak kita semakin kaya, kita tambahkan amalan kita untuk menjadi semakin kaya. Dan kemudian bila kita miskin dan kita menjadi semakin miskin, amalan kita bukan saja berkurang, bahkan sampai tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah jadikan baginya pendengaran dan penglihatan itu selepas diuji. Menunjukkan kepada ujianlah yang menjadikan dia itu mendapatkan pendengaran dan penglihatan yang baik ataupun tidak sebenarnya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nampak tak proses dia? Allah uji dan kemudian dengan ujian itu dia menggunakan panca indera, kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik, dan dengan menggunakan penglihatan dan pendengarannya yang baik itu, Allah Subhanahu wa taala hadainahu, berikan petunjuk kepadanya. As-sabil, satu jalan, hanya satu jalan yang selamat. Imma syakiran wa imma kafura. Maka ketika itu dia akan memilih, sama ada dia memilih untuk menjadi seorang yang bersyukur ataupun tetap dengan menjadi seseorang yang kufur. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Okey, dia macam tiba-tiba bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang-orang yang bersyukur ataupun orang-orang yang kufur, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan pula perkataan, sesungguhnya kami telah pun menjanjikan bagi orang-orang kafir itu salasila wa aghlalan wa sa'ira, rantai yang akan mengikat mereka, belenggu yang mana mereka ini akan dibawa ke sa'ira, neraka yang menyala-nyala apinya. Sedangkan tadi tengah cerita tentang penciptaan manusia, diuji manusia. Kemudian dengan ujian itu, manusia itu dikurniakan pendengaran dan juga penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah, petunjuk, dan kemudian dengan apa yang telah diberikan kepadanya, dia pilih sama ada nak menjadi hamba yang syukur ataupun yang kufur. Tiba-tiba ultimately Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang kafir. Kenapa? Apakah hubungannya orang kafir dengan ujian tadi? Apakah hubungannya orang kafir ini dengan orang-orang yang bersyukur ataupun yang tidak? Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-kafirin, orang yang kufur, ianya merujuk kepada pada ayat yang ketiga bila Allah Subhanahu wa taala sebut imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia menjadi orang yang syukur ataupun orang yang kufur. So kafir di sini adalah termasuk kepada orang-orang yang kufur. Apabila dia diuji, dia menjadi orang yang kufur. Dia memilih untuk menjadi orang yang kufur. Ada orang yang dia diuji dan dia tidak merasakan ujian itu adalah ke atasnya. Bahkan dia meletakkan ujian itu datang disebabkan orang lain. Dia rasa sebab orang inilah dia jadi susah. Sebab jiran-jiran macam ni lah
dia jadi susah. So, dia meletakkan semua yang berlaku ini bukanlah sesuatu yang dikhususkan untuk dia, tetapi ianya datang daripada orang lain. Sedangkan dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kami ciptakan manusia nabtali, dan kemudian kami uji. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamim thumma fin nari yusjarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila rantai dan belenggu ini dipasangkan di tengkuk-tengkuk mereka, wassalasilu yushabun fil hamim, dan mereka akan diseretkan ke dalam kolam air yang terlalu panas. Thumma fin nari yusjarun, dan kemudian mereka akan kehangatan, maafkan saya, menggelegak di dalam api yang membakar. Maka perkataan salasila wa aghlalan wa sa'ira ni mungkin vocab yang tuan-tuan boleh kuasai. Salasil adalah belenggu, wa aghlalan sama je, ikatan. Belenggu tu ikatan. Rantai dan juga ikatan. Tuan-tuan, saya pernah share, tapi mungkin dalam kelas harian, bukan kelas Ramadan. Keadaan orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka itu adalah lehernya diikat, tangannya diikat ke belakang, kakinya juga diikat ke belakang. Kita mungkin tak pernah nampak keadaan ni di mana-mana. Mungkin adalah pada zaman era penyiksaan manusia satu zaman dulu. Tapi hari ni tak adalah keadaan tu. Diikatkan semua, tangan, kaki dan juga diikatkan ke belakang dengan ikatan yang sama, simpulan yang sama di tengkuk. Bayangkan. Kemudian akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan itu. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. So Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat ini untuk menerangkan tentang satu golongan kafir, itu merujuk kepada kafura pada ayat yang ketiga, manakala abrar adalah nama lain bagi orang yang bersyukur, imma syakiran wa imma kafura tu tadi. So now kita nak belajar tentang siapakah golongan yang bersyukur ini yang Allah Subhanahu wa taala labelkan mereka dengan nama al-abrar. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang yang al-abrar, yang memperoleh kebaikan, yang melakukan kebaikan dan memperoleh kebaikan, yashrabuna min ka'sin, pada hari itu. Sedangkan yang golongan kafir tadi, dia akan diikat dan dibelenggu, dia akan dirantai. Sedangkan orang yang al-abrar, mereka akan minum dengan senang dan tenang. Minuman daripada segelas minuman, bukan gelas segelas, gelas yang berisi minuman, kana mizajuha kafura, yang mana kordialnya, campurannya, patinya adalah daripada kafur. Kafur ni orang Arab je yang tahu, dan dia adalah satu campuran zaman dulu kala yang sekarang dah macam-macam lah kordial yang ada kan. Cuma zaman dulu tak ada banyak option. Cuma kafur ni adalah satu minuman bancuhan, minuman khas untuk orang-orang kaya, dan dia amat sukar untuk didapati. Orang Arab ni membayangkan kafur ni sebagai satu minuman yang mewah. Dia bukan arak, tapi dia satu campuran yang sedap dan sebagai satu minuman yang istimewa. Dan tentunya yang meminum kafur ini kalau di zaman mereka adalah raja-raja yang kaya, yang tak ada masalah, yang tenang, yang freedom of speech, boleh cakap apa je nak cakap, begitulah gambarannya. So Allah Subhanahu wa taala membawakan gambaran bagi orang-orang di syurga itu, orang-orang yang al-abrar itu, dengan kesenangan dan ketenangan, bahkan meminum air yang sedap dan lazat, dan ianya adalah daripada bancuhan kafur. Tuan-tuan, kalau kita sebut tentang kiamat, tentang syurga, ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan syurga ni dibuat dari dindingnya daripada apa, tampalannya dibuat daripada apa,
lantainya dibuat daripada apa. Dan bila kita baca, sehingga kan penghuninya tak akan merasa sesak nafas, tak akan merasa panas, kerana binaan syurga itu sendiri dah istimewa. So tentunya bila disebutkan tentang minuman ahli syurga, minumannya tak akan pernah sama dengan minuman yang ada di dunia. Sekalipun perkataannya sama, kafur, tetapi kafur itu bukanlah kafur yang ada di muka bumi. Air yang diminum oleh orang-orang al-abrar adalah air yang ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Air yang dialirkan di dalam syurga, yufajjirunaha tafjira, dengan aliran ataupun terusan yang terpelihara. Dia tidak sungai-sungai ni tuan-tuan. Syurga adalah tempatnya yang penuh dengan sungai-sungai. Even setiap sungai itu tidaklah melintasi sungai yang lainnya. Kan kalau kita di Malaysia, kita ada sungai, kita kata Sungai Kelang lah. Tapi Sungai Kelang tu macam jauh sangat. Kita nak kata sungai apa yang cantik? Sungai Pahang. Adalah sebahagian-bahagian yang cantik pada Sungai Pahang itu. Tetapi dia menempuhi beberapa kampung, menjadi kegunaan bersama dan sebagainya. Tetapi tidak di syurga. Yufajjirunaha tafjira adalah aliran-aliran sungai yang tersendiri, yang tidak bercampur, dia suci, dia hanya untuk dia. Setiap orang itu dia ada sungainya yang tersendiri. Can we imagine betapa eksklusifnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya daripada kalangan al-abrar. Dikala kita mengeksklusifkan kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah menggandakan eksklusiviti itu kepada hamba-Nya di hari kiamat kelak. Ketika mana kita sedang berkira-kira nak buat untuk Allah ataupun tidak, ataupun mungkin lebih menakutkan, kita tak pernah berkira pun, tak pernah menyangka pun yang kita akan buat sesuatu kerana Allah. Dia tak pernah pun dalam kehidupan dia, dia berada dalam dilema nak buat kerana Allah ataupun tidak. Ini sangat-sangat menakutkan lah. Tapi saya percaya tak adalah. Kita semua sentiasa berhadapan dengan isu itu. Nak buat ini kerana Allah ataupun kita nak buat ikut kita dan kita tinggalkan Allah. Itu biasa berlaku. Tapi tak pernah terfikir langsung, ini menakutkan. Dan semoga kita diselamatkan daripada golongan ini. Yang dia tak pernah fikir pun. Dia fikir apa dia nak. Dia tak pernah fikir pun apa yang Tuhan nak. Dia tak pernah fikir pun apa yang Nabi nak. Ainan, terusan ataupun air sungai yang dihasilkan daripada satu mata air, satu sumber. Yashrabu biha ibadullah, yang diminum airnya oleh hamba Allah di dalam syurga. Yufajjirunaha tafjira, yang dialirkan dengan aliran mata air yang khusus, yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Yufuna bin nadhri. Okey, apakah sifat dan sikap mereka ini ketika hidupnya mereka sehingga mereka mendapat kehebatan ganjaran di hari kiamat? Yang ini berupa syurga, berupa minuman tenang, senang, mewah, eksklusif. Apa yang mereka buat sebenarnya? Yang pertama, mereka menunaikan nazar mereka. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang pertama, mereka ini menunaikan nazar mereka. Mereka bernazar, ya Allah, aku bernazar untuk menyembelih kambing. Maka disembelihkan kambing dia. Ya Allah, aku bernazar pada bulan Ramadan nanti aku nak berikan makanan kepada 100 orang. Ditunaikan nazar dia. Bab nazar ni tuan-tuan boleh cari dalam video dakwah saya. Sekejap nombor berapa Bagi yang tak tahu, tuan-tuan boleh buka Al-Khalifah TV. Saya diterangkan nak kata detail pun detail jugalah. Tapi dengan cara yang mungkin membantu untuk tuan-tuan faham. Berkenaan dengan nazar. Alah, nak cari nombor berapa Tuan-tuan boleh carilah Al-Khalifah TV.
Video nombor nazar. Dia tak ada nombor sebenarnya. Zaman tu saya tak buat nombor lagi. Nazar amalan mulia. Rasanya lah tajuknya. Nazar ibadah terpuji. Nombor 102. Video nombor 102. Nazar ibadah terpuji. So saya tak boleh nak terangkan sangat kat sini sebab dia agak panjang. Videonya 3 minit 55 saat. Yang itu ringkas dan padat insya-Allah. So mereka menunaikan nazar. Ada orang dia banyak salah faham. Saya nak highlight sikit lah. Kita biasa dengar orang Melayu kita. Aku nazar dapat anak lelaki, aku nak botak. Tuan-tuan, that is not nazar. Bahkan disebutkan ianya adalah sebagai sia-sia. Ulama menyebutkan ia sebagai sia-sia. Nazar adalah ibadah. Dan apa yang dinazarkan adalah ibadah. Seperti puasa, sedekah dan sebagainya. Botakkan kepala bukan ibadah. Melainkan ianya adalah perlakuan untuk tahallul umrah dan juga haji saja. Mana dia dibawa keluar. Nak buka Al-Khalifah TV ni kena masuk YouTube dulu ke? Betul? Betul. Kena masuk YouTube. Okey. Kemudian ada orang dia nazar. Kalau anak dia dapat 5A, anak dia dapat 10A, dia akan berpuasa 3 hari. Ini juga adalah nazar yang dibenci oleh Nabi SAW. Kerana kalau Allah tak tunaikan, dia tak buatlah kebaikan tu. Dia seperti mensyaratkan, ya Allah, kalau kau nak amalan daripada aku, kau kena tunaikan. So ini juga tuan-tuan kena faham. Dan saya kira tuan-tuan faham insya-Allah. Kemudian, yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah golongan yang sentiasa takut dengan hari yang mana hari itu adalah hari syarruhu mustatiran. Keburukan, kemurkaan Allah tersebar di mana-mana, merata di mana-mana. Hari apa? Hari kiamat. Dia adalah orang yang menunaikan nazarnya dan orang yang sentiasa takutkan keburukan pada hari kiamat yang tersebar di mana-mana pada hari itu. Tengok kanan orang tu kena, tengok kiri orang tu kena, tengok depan kena, tengok belakang kena. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebar di mana-mana. The best part adalah orang-orang al-abrar. Ini ayat terakhir sebab dah 6:25. Cerita bab nazar ni tuan-tuan. Nabi SAW pernah sebutkan, maafkan saya, Ibn Umar radhiyallahu an pernah menyebutkan, nahan Nabi SAW. Nabi SAW pernah melarang anin nadhr, daripada seseorang itu bernazar, yakni dengan meletakkan syarat pada nazarnya. Kata Nabi SAW, innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak akan menolak takdir, qada dan qadar walau sesuatu pun. Dan nazar jenis ini, yang bersyarat-syarat ni, yang kalau anak straight A, kalau dapat beli rumah pada umur 30, saya akan nazar ini semua adalah nazar bersyarat yang kata Nabi SAW itu adalah nazar bagi orang-orang bakhil saja. Dan ianya bukanlah daripada nazar yang disukai. So kalau kita pernah buat, istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan buat. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang al-abrar yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang al-abrar adalah orang-orang yang dia itu memberikan makanan daripada makanan yang dia suka. Dia memberikan makanan dari makanan yang dia suka. Dia bukanlah pergi upload dekat IG, makan dekat mana? Restoran paling mahal kat Malaysia mana? McNate. Apa cara sebutnya hari tu saya tengok dekat TikTok? McNate. Cara sebut dia yang sebenar kan. Manalah popular restoran dekat Malaysia ni. Dia upload dekat IG. Tapi bila sedekah, dia sedekah yang beli dekat Bazar Ramadan, yang tengok
Peniaga tu macam tak ada orang nak beli, dia pun beli, dia pun sedekah. Bukan salah. Dia bukan salah. Cuma kelebihan al-abrar ini adalah dia bukan saja memberi, bahkan yang dia beri itu adalah daripada perkara yang dia suka. Kalau dia memberikan pakaian, dia akan berikan pakaian daripada jenis yang disuka. Kain yang sama macam dia. Kalau dia berikan kepada orang minyak wangi, dia akan berikan minyak wangi daripada jenis yang dia sendiri pakai, yang dia sendiri suka. Bukannya bila dia pakai minyak wangi mahal, bila dia bagi ke orang, dia bagilah minyak atar yang satu botol tu 2 rial. Tak ada masalah untuk bagi, tapi al-abrar adalah orang yang dia itu memberi daripada apa yang dia suka. Kena betul kan? Jangan salah faham. Saya bukan kata memberi dengan nilai yang murah itu salah. Tidak. Tapi Allah sedang ceritakan kepada kita tentang golongan al-abrar. Orang-orang yang bersyukur tadi. Mereka memberikan makanan daripada makanan yang mereka suka. Miskinan kepada orang yang miskin. Wayatiman kepada anak-anak yatim. Dan juga asiran kepada hamba tawanan. Tuan-tuan, kita biasa rasa macam kita memberi dengan zakat kita. Sedangkan sebenarnya konteks zakat dan sedekah itu berbeza. Zakat itu kewajipan, sedekah itu tidak. Dan sedekah itu adalah pilihan bagi seseorang itu untuk mengeluarkan hartanya dikala dia itu merasakan dia mahu. Dia adalah optional tetapi sebenarnya tuntutannya besar. Dan disebabkan dia bersifat optional, ada orang dia memilih untuk menangguh-nangguh sedekahnya. Dia rasa macam nantilah, sekarang tengah simpan duit, nak raya lagi. Kan? Dan kita juga perlu betulkan, bukan tak boleh sedekah pada raya, tapi sebenarnya tuntutan sedekah itu lebih besar pada bulan Ramadan. Kalau kita nak bagi duit raya, bagilah duit raya sebelum raya, pada bulan Ramadan. Kan kita dah baca hadis tu, kana ajwadun nas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu fi hina Ramadan, hina yalqahu Jibril. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih pemurah, lebih dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam, mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sedekah walaupun optional tetapi ianya adalah satu tuntutan yang besar bagi kita. Namun kita juga perlu melihat kepada kemampuan kita. Tapi tidaklah sehingga kita itu ketika mana mempunyai kecukupan ataupun kemampuan, kita melengah-lengahkan, kita menunggu-nunggu nantilah. Dan banyaknya ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila engkau lengah-lengahkan dan kemudian kau terlepas daripada melakukan kebaikan itu, tidak akan dapat digantikan kebaikan itu dengan keturunan kalian. Ya, anak-anak boleh sedekahkan untuk kita dengan duit mereka. Anak-anak boleh buatkan badal haji dan umrah dengan duit mereka, ataupun mungkin dengan duit kita. Tapi tentunya ianya tak sama berbanding kita mengeluarkan harta ketika kita mempunyai kecukupan dan kita mempunyainya. Sebab tu Nabi SAW pernah sebutkan, ketika engkau berkira-kira tengah mengumpul duit, ketika itulah sebenarnya engkau perlu untuk bersedekah. Berapa ramai di kalangan kita yang sedar hakikat ini, betapa sedekah itu sebenarnya menyelamatkan kita. Ada banyak fadilat sedekah menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Sedekah menjadikan kita adalah antara jalan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan untuk mendapatkan penawar bagi penyakit. Sedekah adalah jalan untuk menutup pintu kemiskinan. Tapi kita merasakan yang kita semakin kita bersedekah, semakin papa kedana lah kita jadinya kan. So kita kena betulkan mentaliti kita. Wallahu alam. Baik, ada soalan?
Ada soalan tak? Kita ada berapa orang hari ni? 2, 4, 6, 8, 9. Dah 6.33. Kalau tak ada soalan, boleh saya dapatkan 5 like please? Satu, dua, lima like please. Baru ada 2 ni. Kan ada soalan? Tiga, 4, satu lagi like. Kita tengah drive kot. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhukum fillah Muhammad Farid Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.